ke semua warga negara Malaysia yang berdaftar dengan pihak Kedutaan Besar Malaysia di Iran akan dibawa pulang. Saya Syahidan daripada sebuah agensi di Putrajaya. Saya terlibat secara langsung dalam misi kemanusiaan membawa balik rakyat Malaysia yang berada di Iran dan juga Algeria. Pada permulaannya saya menerima panggilan daripada pihak ibu pejabat memberi tawaran untuk menyertai misi kemanusiaan ke Iran. Masa panggilan tu diterima, sebenarnya saya dalam majlis kesyukuran keluarga, mana buat akikah anak saudara. Jadi saya senyapkan dulu benda tu daripada wife saya, daripada keluarga, and then saya dah dapat panggilan, saya terima offer tu dulu. Masuk saja dalam kereta untuk balik ke rumah, baru saya bersuara dengan wife saya. Tadi dapat call yang kena balik report duty untuk join misi ke Iran. Saya nampak dari perubahan wajah wife tu, macam baru sampai, macam saya cakap, dia baru hari Ahad sampai kampung, hari Isnin dapat call, hari Rabu nak kena balik kan. Dia macam nampak kegusaran lah kat situ. Soalan yang keluar daripada mulut dia mungkin dia just nak dapat clarification. Dia tanya, dalam ramai-ramai yang ada dekat pejabat tak bercuti, kenapa nama you yang naik untuk misi ni? Saya senang sebab mungkin sebelum ni apabila saya terima je offer daripada segi komitmen ataupun pihak pengurusan percaya untuk saya boleh buat benda tu tanpa ada masalah, dan pihak pengurusan offer kepada saya. And then satu lagi, memerlukan pengalaman menguruskan, walaupun saya tidak pernah menguruskan representasi yang besar macam ni, tapi sekurang-kurangnya saya ada sedikit pengalaman yang pernah menguruskan urusan-urusan kecemasan rakyat Malaysia di luar negara. Jadi kat situ pun kita dah nampak lah, maknanya dia perlukan komitmen yang mana takkan ada masalah bila kita melakukan misi tersebut. Daripada side family, bila dah sampai kat rumah baru saya maklumkan dekat mak ayah saya kena pendekkan cuti, and then kena balik semula ke Putrajaya untuk join misi ni. Pada masa tu memang tak tetapkan tarikh lagi, cuma dia minta balik awal untuk buat persediaan. Jadi side my parents, dia cuma macam seolah-olah menyokong, sebab memang saya cakap di masa tu memang tak ada lagi announcement PKP. Kita beranggapan okey, habis je misi, 14 hari kita kuarantin, and then kita balik, minta balik cuti untuk balik ke kampung. Itu kita dah prepare, mental kita dah macam tu. Sehari lepas saya terima offer tu, sebab pandemik tu dah semakin teruk, jadi kerajaan mula umumkan PKP. Wife saya pun dah mula cakap, kena ke balik? Tiket dah beli, boleh ke balik naik bas ni, sebab kerajaan dah umum PKP, tak boleh rentas negeri apa semua kan. So boleh transfer bagi orang lain dengan harapan. So saya still dengan pendirian saya, dan juga untuk memudahkan pihak pengurusan ni, saya proceed juga dengan tawaran tersebut. Hari Rabu malam, maknanya Selasa kerajaan umum PKP, Rabu tu sepatutnya dah tak boleh rentas negeri. Jadi tiket saya balik ke Putrajaya Rabu malam, Khamis pagi masuk kerja. Pihak pengurusan pun dah mula call saya, dah mula buat preparation daripada surat untuk rentas negeri. Jadi saya cakap kat wife, sebab tempoh persediaan ni terlalu singkat, jadi tak fair untuk saya tarik diri di saat akhir. Jadi pihak pengurusan pun dah buat tindakan untuk sediakan surat untuk rentas negeri. Kami tetap terimalah dengan keputusan tu. Bila sampai tu, sebenarnya kami diberi taklimat. Agensi yang terlibat ni adalah NADMA, KKM dan juga agensi-agensi yang lain. Daripada mula pelepasan sampailah touchdown, daripada segi persiapan kami diberi taklimat secara terperinci. Apa saja persoalan dibuat masa tu. Selama 2 hari taklimat kami dengan agensi tersebut. Dan yang paling penting saya nak highlight kat sini, benda yang dititik beratkan adalah daripada segi kesihatan mental. Kita nampak macam misi ni adalah mudah, tapi dalam taklimat tersebut kita dah disediakan oleh seorang doktor daripada KKM yang memberi khidmat nasihat tentang psikologi. Sebabnya dia kata misi ni kita tak tahu apa risiko dia, dan kebarangkalian kita akan rasa tertekan disebabkan bila kita balik daripada misi tersebut kita perlu dikuarantin 14 hari. Daripada segi mental, seorang-seorang di rumah, kami dinasihatkan kalau boleh asingkan terus keluarga. Kalau ada keluarga di rumah kita asingkan, ataupun kalau tak ada pilihan sangat nak asingkan keluarga, kita asingkan diri kita seorang-seorang dalam bilik. Boleh tengok kat situ berapa tertekannya seorang tu bila kena kuarantin 14 hari dengan risiko
risiko, dan kami pun tak nak bila kami balik ni kami membawa risiko kepada keluarga. Itu antara aspek-aspek yang ditekan. Yang paling penting adalah ketahanan mental. Risiko yang kami ditekankan bukannya setakat kami bawa balik risiko tu kat keluarga ataupun masyarakat, tapi diri kami sendiri pun bila kami sampai dekat sana, bukan sampai je, bila kami dah mula terima misi tu, kami dah mula berisiko. Risikonya yang pertamanya macam bila ada rakan-rakan yang mengetahui, oh dia ni sertai misi pergi tempat yang pandemik yang teruk, jadi balik ni kemungkinan dia akan hilang kawan tu dah tinggi dah. Maknanya kawan dah mula bercakap, oh lepas ni kalau dia balik dalam tempoh 2-3 bulan kita tak boleh berkawan dengan dia dah. Tekanan awal sebelum kita pergi pun dah ada. Itu antara salah satu risikonya. Risiko penyakit tu memang confirm kita akan hadapi sekiranya kita tak ikut prosedur yang sepatutnya. Benda tu insya-Allah lah, dengan tekanan apa yang kita dah terima tu, kita ambilkan tu sebagai satu cabaran yang mana kita tengok balik SOP yang ditetapkan, apa nasihat-nasihat doktor tu, apa nasihat-nasihat agensi yang terlibat, kita ikut sepatuhnya sebab kita tak nak risiko tu ada pada kita. Sebabnya misi kita adalah menyelamatkan rakyat Malaysia. Tapi kalau kita sendiri pergi, kita sendiri berisiko, kita balik, kita sebarkan pula pada masyarakat, maknanya misi kita tu dikira macam gagal lah. Tanggal 21 Mac pukul 6 pagi kami semua dah berada di KLIA 2 lah untuk urusan boarding penerbangan dan last taklimat sebelum kita berlepas. Flight kita ke Iran pada 21 Mac tu adalah pukul 11 pagi. Persiapan, doa, ucapan akhir taklimat, amanat semua disampaikan pada pagi tu sebelum kita berlepas. Alhamdulillah penerbangan kita ke Iran tu mengambil masa 8 jam 30 minit. Penerbangan terus daripada KLIA ke Iran. Kami ni tak ramai. Maknanya termasuk kru penerbangan dalam 25 frontliners yang terlibat. Ini termasuk kru penerbangan. Ada 2 kapten penerbangan sebab kita pergi sampai terus balik. Maknanya pergi balik hari lah orang kata kalau tengok hari daripada segi harinya. Maknanya semangat daripada awal ni memang kita nampak semua ketua jabatan pergi ke KLIA tu untuk hantar frontliners ni dengan memberi kata-kata semangat. Semua teruja bersemangat nak memastikan misi ni berjaya. Dan dengan doa dan sokongan semua yang terlibat tu, kami rasa itu misi yang kami mampu buat. Lepas tu dah boarding, dah semua buat preparation, masing-masing bersemangat. Kita doa sikit sebelum pelepasan. Kapten macam biasa announce macam penerbangan biasa ke Iran, cuma dalam keadaan berbeza untuk satu misi. 3 jam pertama kami ni bertenang dalam penerbangan, buatlah hal masing-masing, rehat. Dah 2-3 hari kami bertungkus-lumus untuk buat persiapan ni. Jadi 3 jam awal ni pihak KKM kata just relax dulu sebelum persiapan lain. After that, kami mula di-assign dengan tugas lah. Maknanya pihak KKM bagi taklimat. Dia buat zoning dalam penerbangan. Macam mana kita tengok dekat hospital, dibuat ikut zon hijau, kuning, merah. Dalam penerbangan tu pun kami dah mula buat zon. Dan kami diberi taklimat. Tempat duduk dah dibahagikan apa semua tu, kita buat zon. Dan kapten kapal of course dengan ni akan berada di zon hijau, terus diasingkan. And then frontliners semua berada di zon kuning, dan PUI ataupun PUS yang kita bawa balik tu akan berada di zon merah. Dalam tempoh tu kita dah buat persediaan. 2 jam sebelum kita touchdown, kami dah mula diedarkan dengan PPE set. Maknanya setiap orang frontliners, termasuklah kapten semua tu, akan dapat 1 set PPE sahaja. Masa tu pihak KKM ni memang kekurangan peralatan PPE. Jadi risiko dia kita dapat 1 set je. Kalau terkoyak ke apa ke, kami dah dimaklumkan kalau pakai tak boleh, susah nak buka. Kalau buka juga terkoyak, kita tak ada PPE, kita akan diletakkan di zon merah bersama dengan PUI ataupun PUS. Sebab kita tengok circulation dalam aircraft tu terlalu sempit. Bila kita tak pakai PPE, memang risiko untuk kita dijangkiti memang tinggi. Okey, maknanya lepas pakai PPE, kita dah mula set makan untuk PUS yang PUI kita nak bawa balik tu. Tapi frontliners ni, kami makan sebelum pakai PPE tu, dan lepas pada tu kami dah tak ada lagi aktiviti makan, minum. Pergi toilet tu boleh, tapi agak susah sebab PPE tu macam saya cakap tadi, terlalu nipis. Kalau tengok apron yang dekat pasar ikan tu, yang potong ikan tu, senipis itulah dia punya last set dia tu. Jadi kalau buka tu, memang akan terkoyak. Kalau nak buka ataupun pakai, kena bantuan daripada rakan. Jadi
kita tak nak orang lain bersentuhan dengan kita. Sebabnya kenapa kita mengelak benda tu kan. So kita pakai awal. Kita pun dah kurangkan aktiviti makan, minum, toilet tu dah memang dikurangkan sebelum pendaratan. Di sebalik PPE tu, kami dinasihatkan untuk bawa pampers dewasa. Sebabnya kalau nature manusia biasa ni 8 jam penerbangan, kalau tuan-tuan sendiri pun berapa lama boleh tahan untuk buang air kan. Memang buang air ni memang agak sensitif. Bila pakai PPE tu agak susah untuk buka. Bila pihak KKM katanya tu semua orang gelak. Dalam taklimat tu memang pecah semua gelak. Tapi bila doktor tu tegaskan, kamu boleh gelak sekarang, tapi bila kamu dah pakai PPE tu, kamu akan rasa apa ni. Kalau nak ikut nasihat saya, ikut. Kalau tak nak pun tak apa, dia kata. Jadi masa persiapan kami 2 jam tu, saya dah mula nampak ada kru-kru yang dah mula edarkan pampers kan. Jadi saya dengan kawan saya, alamak, kita tak bawa. Macam mana kita nak ni? Tapi macam saya tahu berapa kerap saya pergi tandas. Dia orang bagi juga untuk saya, tapi saya tak pakai benda tu. Frontliners kita dekat Malaysia pun, yang pihak KKM pakai tu, pakai kena panas. Pakai PPE tu seolah-olah macam pakai plastik. Dekat kita ada baju, and then kita pakai lagi satu plastik. Walaupun kita dalam aircon, kita masih lagi berpeluh. Macam itulah keadaan dia. Kami berlepas pukul 11 pagi, 2 jam sebelum mendarat, kami pakai PPE. Kami touchdown dekat Iran tu dalam sejam setengah untuk dapat pelepasan untuk balik semula. Dan bila sampai KLIA pukul 6.30 pagi, dan kami ada proses lagi untuk membuka PPE tu yang mengambil masa lebih kurang sejam setengah. So total penerbangan 8 jam setengah. So boleh kira kami dah berada dalam suit PPE tu 15 jam lebih kurang. Memang kami disarankan, kalau boleh doktor kata tu, pakailah t-shirt ataupun pakaian yang mana bila balik kat Malaysia ni, pakaian tu buang lah. Tak payah nak fikir nak basuh ke apa, sebab daripada segi pencemaran yang kita tak tahu. Kami mula communicate untuk membenarkan PUI dan PUS untuk boarding. Peringkat macam mana saringan untuk kita memastikan PUI ataupun PUS ni tak ada simptom. 2 wakil daripada KKM akan cek daripada segi simptom PUI ataupun PUS. Walaupun kami dah asingkan mereka di zon merah, masih lagi perlu buat saringan awal daripada segi suhu dan juga simptom. Sekiranya PUI ataupun PUS tu ada simptom, jadi dia akan asingkan terus ke belakang yang jaraknya lagi besar daripada jarak 1 meter tu. Dalam circulation aircraft ni confirm akan terkena juga, tapi at least kurangnya kita buat protection awal. Kalau dia ada simptom, doktor boleh bagi rawatan awal. Jadi itu antara benda-benda yang kita titik beratkan. Kami tak boleh berinteraksi terus dengan Malaysian yang kami bawa balik. Kami cuma boleh tengok daripada tingkap depan di zon hijau tu, daripada segi proses ke naik boarding. Sebenarnya kita pun tak buat boarding macam biasa, macam guna air bridge masuk boarding macam biasa. Memang aircraft akan diletakkan di satu kawasan lapang, and then Malaysian yang bawa balik itu datang dengan bas. So kita memang asing buat proses tu secara berbeza dengan boarding yang biasa. Dalam aircraft tu pun memang kami susunan satu row hanya seorang saja yang duduk. Row belakang kosongkan, and then row ketiga baru ada pula PUI. Sebab di Iran kami tak ada masalah untuk buat penjarakan tu disebabkan jumlah bilangan yang kami bawa balik tu tak ramai. Maknanya dalam 53 orang saja keseluruhan. Jadi senang untuk kita buat pengasingan macam tu. Nampak daripada segi riak wajah Malaysian yang kita bawa balik ni, bila turun daripada bas naik ke aircraft, memang tindakan awal kerajaan untuk bawa balik mereka ni ke Malaysia untuk selamatkan mereka daripada pandemik yang teruk di Iran pada masa tu. Maknanya peringkat awal dulu adalah China, Wuhan, Itali dan Iran yang berisiko teruk. Jadi itu yang kerajaan dah ambil tindakan awal untuk selamatkan. Kebanyakan di Iran tu adalah pelajar. Jadi diorang nampak bersyukurlah bila dah dapat. Dan kita nampaklah communicationnya dari segi apa perasaan bila mereka dah balik ke Malaysia. Perasaan kami rasa lega bila kami dah dapat pelepasan daripada pihak kerajaan Iran untuk berlepas pulang ke Malaysia. Walaupun dalam proses tu memang nampak penat. 8 jam setengah travel pergi Iran dalam keadaan PPE. Paling lama pun 1 jam setengah itu kami mendarat. Patah balik ke Malaysia pun dalam keadaan 8 jam setengah. Tak pernah lagi orang buat pergi negara yang jauh dalam 8 jam balik hari. Jadi kami kena lalui benda-benda tu. Nampak macam penat tapi rasa puas hati sebab misi tu berjaya untuk kita ni sehinggalah kami touchdown KLIA.
Bila kami sampai KLIA ni, sambutan dia memang berbeza macam orang. Kalau kita pergi travel ni, orang sambut kita dekat pintu lepas dah immigration, dah lepas pada duty free, dah ambil beg barulah family tunggu. Tapi kami ni berbeza sikit sebab misi khas. Bila kami touchdown, prosedur dia memang pihak bomber akan tunggu untuk sanitize seorang-seorang penumpang dalam penerbangan tersebut, termasuklah aircraft tu sendiri. Jadi kita park jauh dekat KLIA tu untuk proses tersebut. Proses dia untuk mengelakkan risiko, dia turunkan dulu penumpang daripada zon hijau, which is captain tadi dengan kru yang terlibat lah, and then barulah frontliners yang di zon kuning, dan akhir sekali adalah penumpang di zon merah. So macam saya cakap tadi, memang every person yang turun daripada aircraft tu disanitize satu-satu. Itu semasa turun aircraft. Belum habis lagi kat situ, kami naik bas pergi semula di pusat, satu lagi pusat di KLIA untuk sanitize. Sebab kami frontliners ni masih lagi dalam keadaan ber-PPE. Belum buka lagi PPE kami ni. Maknanya proses kami tak boleh buka sendiri PPE tu. And then dia punya SOP dia sampai macam mana, macam saya cakap, dia nak terkencing ke, nak ni ke apa, memang tak boleh. Tunggu dekat satu center tu, maknanya PPE kami ni akan dibuka oleh pihak bomber sendiri. Yang mana dia orang pun dah pakai full set PPE. Dia orang buka kami satu-satu, selai-selai PPE yang kami pakai tu. Tak boleh bersekali. Seorang-seorang pergi, tunggu giliran untuk buka sanitize satu-satu. And then bila dah buka satu-satu, sanitize, nak make sure bahawa kita dah buat saringan awal sebelum kita ke pusat kuarantin. Di KLIA tu untuk sanitize hampir 3 jam kami dekat situ sebelum kita ke pusat kuarantin lah. Kita nampak benda tu macam mudah, tapi sebenarnya benda tu remeh untuk memastikan kita ni betul-betul bersih untuk keluar daripada compound. Kami dah dihaskan untuk berada di Akademi Audit sebagai pusat kuarantin selama 14 hari bagi Malaysian yang kami bawa balik. Untuk frontliners sedikit berbeza lah dalam tempoh kuarantin, yang mana bila keluar saja first result selepas 3 hari, kami sebagai frontliners ni bila first result semua negatif, Alhamdulillah, termasuklah PUI dan POS yang kami bawa balik tu semua negatif. Frontliners semua dibenarkan untuk self kuarantin di rumah dengan pengawasan sendirilah. Semua frontliners perlu ada satu disiplin sebab kami dibenarkan untuk bergerak balik ke rumah untuk self quarantine tanpa pengawasan daripada pihak berwajib. Kami boleh sebarkan virus tu pada bila-bila masa saja. Sesama kami sentiasa memantau sendiri sebab dalam grup kami ada pihak NADMA, ada pihak KKM. Kami sentiasa bertanya khabar bagaimana kuarantin kat rumah hari ini. Kami terpaksa asingkan daripada family untuk kuarantin. Daripada segi mental tu kami kena kuat. Tapi daripada segi sokongan, memang kami ada sokongan penuh. Macam pihak pengurusan pun sentiasa check, update apa status kami dalam keadaan sihat ataupun tidak. Second wave untuk COVID ni, isu di Kedah yang mana balik daripada Siva Gangga, memakai gelang dan buka kedai beroperasi macam biasa. Dan ni memberi kesan yang sangat besar kepada masyarakat di Kedah tu sendiri. Walaupun dia berlaku di Napoh, memberi efek daerah dia berdekatan. Setakat sekarang ni dah lebih 7,000 yang dah terkesan. Sebab saya berasal dari Kedah, saya tahu macam mana keadaan. Pendapatan dia orang ni bukannya semua berpendapatan tetap. Pada kita yang ada pendapatan tetap ni, kita rasa tak apalah kerajaan nak buat PKP setahun pun tak keluar rumah sebab kita masih lagi ada gaji. Majikan kita boleh bayar gaji lagi. Selagi majikan tak berhentikan kita kerja, kita ada gaji, kita ada pendapatan, kita boleh makan. Tapi macam mana yang bekerja kampung, pendapatan harian, yang memang hidup dengan hasil kampung ni? Pada saya, kita ni dah bawa satu kesan kepada dia daripada segi untuk survive. Takkan kita nak mengharapkan orang lain bantu orang. Tadi saya nampak kesan dia kat situ disebabkan seorang, kesan dia terlalu besar untuk masyarakat. Sampai ada yang dah pun memohon untuk bantuan makanan disebabkan tak ada pendapatan. Berniaga pasar malam, pasar pagi sekarang ni dah dihentikan semula aktiviti diorang tu. Kalau yang kerja swasta pun ataupun kerja secara gaji harian pun dah beri kesan sebab majikan takkan bayar gaji sebab dia dikira gaji harian. Tapi diorang ni yang mana pendapatan pagi ni adalah untuk sepanjang hari ni. Dan untuk makan esok dia perlu fikir pagi esok. Kita kena fikir tu.
kita tak boleh pentingkan diri kita sendiri. Kita kena ingat juga masyarakat kita. Sebab kita ni hidup bermasyarakat, tak boleh nak pentingkan diri sendiri semata-mata. Jadi sekali lagi harapan saya yang balik daripada luar negara tu, tolong disiplinkan diri. Yang dah buat test dalam tempoh 14 hari tu, tolong disiplinkan diri. Dan nasihat saya juga, sekiranya ada frontliners yang pernah dijangkiti ataupun disahkan positif, apabila dia sembuh, layanlah dia macam masyarakat biasa. Sebab dia dah berkorban untuk masyarakat dan dia disahkan positif bukan atas kehendak dia. Kalau boleh, dia pun nak duduk di rumah untuk asingkan diri. Tapi dia perlu terlibat secara terus. Bila dia positif, kita pula asingkan dia daripada masyarakat. Pada saya tidak adil. Jadi layan dia macam sama rata. Jangan kita abaikan frontliners kita. Kalau boleh, perangi bersama supaya frontliners kita boleh berehat bersama keluarga macam dulu. Okey, akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua frontliners yang telah bertungkus lumus untuk memastikan kita dalam keadaan selamat daripada virus COVID ni, dan selamat Hari Merdeka yang bakal kita sambut pada 31 Ogos ni. Dan saya harap dengan sambutan Hari Merdeka kita 31 Ogos ni, kita seluruh rakyat Malaysia akan terus bebas daripada COVID-19. So selamat Hari Merdeka kepada seluruh rakyat Malaysia.